Negara Islam harus laksana tindakan konkret menentang Israel. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia gesa negara-negara Islam segera rapatkan ukhuwah dan laksanakan tindakan konkret yang berkesan untuk menghentikan kekejaman Zionis terhadap rakyat Palestin. Penegasan mengenainya akan dibuat pada sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Riyadh hari ini. Kita tidak mahu mesyuarat pertemuan demi pertemuan, tetapi dia tidak memberikan impak apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Perlu ada penegasan, perlu ada langkah-langkah ke hadapan daripada negara-negara anggota untuk menyegerakan proses ceasefire, untuk segera dihentikan serangan-serangan dan pembunuhan-pembunuhan kejam yang dilakukan oleh rejim yang tidak berperi kemanusiaan ini. Dan begitu juga kita turut berbincang tentang apakah langkah-langkah susul. Perdana Menteri akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak tergempar sehari ini. Beliau dijadual tiba di Ibu Negara Arab Saudi pukul 11 pagi waktu tempatan atau 4 petang waktu Malaysia. Sidang kemuncak OIC ini akan didahului oleh sidang kemuncak negara-negara Arab pada hari yang sama, dan dalam perbincangan yang diadakan sebentar tadi, mesyuarat telah bersetuju untuk kedua-dua sidang kemuncak ini diadakan serentak, dan dalam masa yang sama sebuah kenyataan bersama akan dikeluarkan. Di luar sidang kemuncak, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin negara Islam. Dalam perkembangan berkaitan, pesawat kargo khas yang membawa penghantaran kedua bantuan kemanusiaan sumbangan Malaysia untuk rakyat Palestin, Nusi Ob-Insan, berlepas ke lapangan terbang antarabangsa El Aris, Mesir malam tadi. Pesawat itu berlepas kira-kira 11 malam dari Terminal Kargo KLIA membawa barangan keperluan utama seberat 20 tan. Ia termasuk makanan, barangan bayi serta perubatan. Inilah kelebihan kita di Malaysia. Bila berlaku saja bencana, bukan saja dalam negara tapi juga di luar negara, keprihatinan rakyat Malaysia inilah yang sebenarnya mengukuhkan semangat kesukarelaan, semangat untuk memberi sumbangan dan rasa simpati kita. Inilah yang mampu kita laksanakan, dan sebagai mewakili kerajaan Malaysia, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua. Penghantaran kedua itu menjadikan jumlah barangan bantuan dihantar ke Malaysia mencecah 40 tan setelah melakukan penghantaran pertama pada 3 November lepas. Ia merupakan sebahagian daripada 50 tan barangan berjumlah lebih 7 juta ringgit yang dikumpulkan untuk Ops Ihsan. Baki barangan bantuan seberat 10 tan dijangka dihantar menerusi penerbangan ketiga dalam masa terdekat. Sebaik bantuan berkenaan tiba di Mesir, ia akan diserahkan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir sebagai rakan kerjasama bagi membawa masuk bantuan ke Palestin melalui pintu sempadan Rafah Gaza. Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 bakal dirasmikan hari ini. Jadi untuk perkembangan semasa bersama Fahmi Muhammad Noor di dataran bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh. Jadi silakan Fahmi. Ya Miza, masih lagi berlintas langsung dari dataran bulatan Sultan Azlan Shah di Meru, Ipoh bersempena Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2023, dan anda boleh dapat lihat di belakang saya ketika ini pengunjung telah pun mula hadir ataupun masuk di kemah utama ini. Sebentar saja lagi majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, dan bersama dengan saya ketika ini Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Yang Berhormat Datuk Chan Fong Hin. Datuk, terima kasih sudi bersama dengan kami. Ya, terima kasih. Salam Malaysia Madani. Baik Datuk, mungkin kita nak kongsikan sedikitlah apa antara yang dibawa oleh pihak Kementerian Datuk pada penganjuran HPPNK kali ini.
Yang HPPNK tahun 2023 ini kita ada 4 sub komponen yang kita nak menonjolkan. Cuma yang saya rasa yang paling penting sekali itu adalah untuk agro milenial, di mana kita nak meremajakan industri pertanian ini dengan berbagai yang hebahan untuk tawaran daripada kerajaan dan juga industri macam mana nak melihat pertanian ini sebagai satu kerjaya yang ada masa depan. Kerana ini bertepatan dengan tema utama untuk HPPNK untuk tahun ini, iaitu keterjaminan makanan untuk masa depan. Kalau tanpa ini penglibatan golongan anak muda dalam sektor pertanian ini, memanglah tak ada masa depan. So ini yang sesuatu yang mengikuti dengan tema kita ini. Datuk, melihat kepada elemen-elemen yang difokuskan pada penganjuran HPPNK kali ini, antaranya mungkin teknologi dan juga inovasi itu antara yang diberi perhatian. Ya, yang di antara yang teknologi ini kita nak menunjukkan showcase untuk agro teknologi dan juga inovasi. Dia ada 7 sub sektor ini. Cuma saya nak mengatakan yang pertama itu mekanisasi, dan pengunjung-pengunjung yang datang ke sini ada ini pengalaman yang dapat menikmati macam mana nak kerja ini, macam mana nak beroperasi dengan jentuai yang seolah-olah ada ini ruang dan peluang untuk macam mana belajar pengalaman yang sebenarnya untuk melalui simulation untuk combine harvester. So ini yang antara yang menarik dekat sini, dan selain daripada yang penanaman, yang untuk perikanan juga pengunjung-pengunjung pun juga dapat peluang untuk melihat dengan sendiri apakah itu, seperti contoh sistem RAS, recirculating untuk ini aquaculture, macam mana untuk menderna ikan siakap di dekat sini, dan juga pakar-pakar lembu yang hybrid yang paling cantik pun dapat di sini. Datuk, mungkin secara ringkas, mungkin apa lagi yang boleh ditawarkan kepada pengunjung hari ini dan juga esok? Okey, hari ini merupakan hari kedua untuk 3 hari untuk program 3 hari ini, dan kita sasarkan 350,000 pengunjung untuk datang ke pesta di HPPNK ini, dan semalam dilaporkan lebih kurang melebihi 100,000 pengunjung sudah datang. Dan selain daripada showcase teknologi, selain daripada ini gerai-gerai kerajaan untuk memberikan yang tawaran, juga kita juga ada jualan agro madani, di mana dapat membeli beras putih tempatan RM2.60 per 1 kilo itu akan dapat di sini. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian. Baik, sebentar saja lagi majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Jadi kita akan terus bawakan perkembangan dari dataran Sultan Azlan Shah di Meru Ipoh ini untuk seketika kembali bersama Miza di Angga Sepuri. Silakan. Baik, terima kasih Fahmi. Kita meriahkan sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saksikan siaran langsung perasmiannya pada 11 November 2023, Sabtu 1.30 tengah hari, hanya di TV1 dan rtmklik.rtm. Komuniti tumpuan orang asli diperuntukkan RM333 juta. Satu penambahan daripada tahun lalu. Ini pelaksanaan projek sosioekonomi, prasarana perkampungan orang asli dan pemberian bantuan sosial. RM28 juta untuk pembangunan usahawan orang asli serta penanaman semula ladang orang asli dan Tempatan Padang, Perak dan Ulu Langat, Selangor. Bertemu kembali. Sempena Deepavali esok, dijangka jumlah trafik meningkat 2.3 juta kenderaan sehari. Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM memaklumkan peningkatan itu dijangka berlaku di Lebuhraya Utara Selatan, Lebuhraya Kuala Lumpur Karak serta LPT 1 dan juga 2. LLM juga mengarahkan ke semua syarikat konsesi Lebuhraya melakukan persediaan bagi memastikan perjalanan pengguna lancar dan selamat. Antara langkah diambil ialah menghentikan kerja pembinaan dan penyelenggaraan melibatkan penutupan lorong lebuhraya bermula semalam hingga Selasa. Selain terus memastikan pengoperasian lebuhraya dalam keadaan terbaik dan semua kemudahan berfungsi sepanjang tempoh tersebut. Pengguna juga dinasihat merancang perjalanan berdasarkan cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan PLAS Berhad dan Anih Berhad.
RM725.7 juta diperuntuk kerajaan bagi melaksanakan projek rancangan Tempatan Banjir RTB di kawasan Dengkil hingga Labuhan Dagang. Dan projek dilaksana di Sungai Langat Fasa 1 dan 2 memberi manfaat kepada 120,000 penduduk di kawasan terjejas. RTB Sungai Langat Fasa 1 di dalam proses pengambilan tanah dan dijangka siap pada 2027. RTB Sungai Langat Fasa 2 pula dijangka bermula dalam tempoh 2 bulan lagi pada Januari 2024 dan siap sepenuhnya menjelang 2030. Jadi ia merupakan projek di bawah Tempatan Banjir Berkeutamaan Tinggi TBBT yang ada jumlah 11.8 bilion yang PM ada umum. Dalam perkembangan sama, projek naik taraf Ban Sungai Parit Tampoy akan disiapkan di bawah projek RTB melalui peruntukan Kerajaan Selangor bernilai RM9 juta dan dijangka siap sepenuhnya Jun 2025. Sementara itu, lebih 18,000 pegawai dan anggota ATM diletakkan dalam keadaan siap siaga menghadapi bencana banjir jika diperlukan. Kenyataan Tentera Darat Malaysia memaklumkan operasi itu akan dilaksana apabila Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat Negeri Daerah memerlukan ATM untuk membantu agensi kerajaan berkaitan. Menurut TDM, skop penugasan ATM semasa berlakunya bencana termasuklah menyediakan bantuan anggota di semua peringkat dan bantuan pengangkutan secara terhad bagi pergerakan di darat, udara dan laut. TDM menyediakan bantuan peralatan logistik seperti peralatan jentera, khidmat kepakaran seperti pemindahan ketika bencana, bantuan penyelam bagi operasi mencari dan menyelamat. Antara aset terlibat meliputi 307 bot, 26 pesawat dan 4 paramedik bagi setiap pasukan. Selain itu, Hospital Medan ATM Tahap 2 yang mempunyai kemudahan Dewan Bedah, BIUS dan ICU dilengkapi 112 staf termasuk 6 pakar perubatan. Keperkembangan banjir di Perak. Penduduk terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS menurun kepada 456 orang. 5 PPS masih aktif di Hilir Perak dan juga Krian. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan di Hilir Perak, seramai 168 orang masih berada di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak. Manakala PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan pula menempatkan 94 orang. PPS Dewan Serbaguna Cikus di Huni 40 orang dan manakala 97 orang berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Cakak Lobak di daerah Krian. Lebih 57 orang berada di PPS Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu. Dalam pada itu, di Selangor, angka penduduk terjejas menurun kepada 375 orang daripada 99 keluarga berbanding 429 orang daripada 110 keluarga malam tadi. Laman Sesawang Info Bencana JKM memaklumkan 8 PPS sedang beroperasi di negeri itu, membabitkan 5 di daerah Sepang manakala 3 di Kuala Langat. Pindaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa 2005 IHR 2005 masih dalam proses rundingan walaupun pernah menimbulkan pelbagai polemik di kalangan masyarakat sehingga mencetuskan penyebaran berita palsu. Namun KKM menyatakan isu pindaan itu bukan perkara baru kerana pernah melalui beberapa kali pindaan sebelum ini. Usul untuk meminda ini sebenarnya datang daripada negara ahli yang mengusulkan supaya perlu ada pindaan kepada IHR bagi memastikan accessibility, hak kesamarataan itu terpelihara. Dan juga kita yang penting di sini kita lihat adalah salah satu antara pindaan yang kita usulkan itu adalah supaya negara-negara ahli ini diberi hak hak cipta intelek serta teknologi pembuatan itu perlu diberi kepada negara-negara ahli supaya kita setiap negara ahli itu boleh membuat kesiapsagaan dalam menghadapi apa jua pandemik. Beliau menyatakannya selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media.
7 pendatang asing tanpa izin parti ditahan di hutan sempadan Malaysia Thailand Bukit Kayu Hitam Kedah kerana cuba memasuki negara tanpa dokumen sah. Markas Divisyen Kedua Infanteri Malaysia memaklumkan penahanan kesemua parti warga Myanmar di sektor kawasan tanggungjawab Brigade ke-6 Infanteri Malaysia ketika rondaan bermotosikal dilakukan semalam, dan hasil pemeriksaan mendapati kesemua 7 orang awam tersebut berumur antara 17 hingga 40 tahun dan turut dirampas 7 telefon bimbit, komputer riba, wang tunai dalam mata wang Malaysia dan Myanmar dengan anggaran keseluruhan lebih RM4,000. Kesemua parti terbabit diserahkan kepada Balai Polis Bukit Kayu Hitam untuk tindakan lanjut. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Jumlah perbelanjaan Kerajaan Persekutuan untuk kerja pengiklanan, promosi dan publiciti agenda kerajaan selama 3 tahun sejak 2022 mencecah RM700 juta. Kementerian Keuangan juga memaklumkan terdapat lebihan nilai kontrak komunikasi yang dimeterai semasa pentadbiran lalu tidak dibelanjakan pada 2022. Untuk tahun 2023, perbelanjaan komunikasi kerajaan madani setakat ini telah menggunakan hanya sebahagian lebihan nilai kontrak komunikasi pentadbiran lalu, iaitu sebanyak RM56.9 juta. Tiada kontrak komunikasi baru telah dianugerahkan tahun ini. Tahun depan, pentadbiran kerajaan akan mengurangkan perbelanjaan bagi pengiklanan, promosi dan publiciti untuk tidak melebihi RM100 juta, iaitu separuh daripada nilai purata perbelanjaan sebelum ini. Perkara tersebut juga telah dijelaskan Perdana Menteri semasa sesi pertanyaan di Dewan Rakyat Selasa lalu. Aktiviti ekonomi domestik diunjur terus kekal sebagai enjin pertumbuhan utama bagi suku ketiga 2023. Dan menurut penganalisis ekonomi, Profesor Dr. Aimi Zuhaimi Abdul Rashid, perkembangan ekonomi bagi tempoh tersebut akan dipacu terutamanya oleh sektor perkhidmatan. Tapi dari segi domestiknya, kita dapat melihat banyak terutamanya segmen perkhidmatan yang disumbangkan oleh terutamanya oleh pelancongan. Ya, banyak ramai pelancong luar negara ramai datang ke Malaysia. Banyak apa yang dikatakan sebagai pelancongan industri itu sendiri, kita dapat melihat aliran wang dari luar masuk ke Malaysia dengan ramai kita tak ramai pelancong daripada China, tapi yang kita boleh lihat ramai pelancong daripada Eropah, pelancong daripada Asia Barat yang datang ke Malaysia untuk melawat negara kita lah. Selain itu, pertumbuhan akan turut disokong normalisasi perbelanjaan pengguna selain peningkatan harga minyak yang akan memberi kelebihan kepada ekspor produk berkaitan minyak dan gas. Bagaimanapun, perkembangan ekonomi China dan aktiviti perdagangan global yang perlahan akan mempengaruhi prestasi ekspor, terutamanya sektor pembuatan. Sam Darby Berhad melepaskan cabang perniagaan kesihatannya dengan pelepasan kepentingan dalam Ramsay Sam Darby Healthcare Sdn Bhd pada nilai RM5.7 bilion. Perjanjian jualan dan beli dimeterai dengan Columbia Asia Healthcare Sdn Bhd. Columbia Asia merupakan syarikat kesihatan antarabangsa berpangkalan di Malaysia dengan kepentingan 99.9% oleh HLT Healthcare Holdings Limited yang juga dimiliki bersama Hong Leong Group dan One Health Holdings. KWSP selain anak syarikat pihak berkuasa pelaburan Abu Dhabi juga akan menyuntik modal ke dalam transaksi tersebut. Sam Darby merancang untuk menggunakan hasil diraih melalui transaksi itu untuk menyelaras portfolio serta menyuntik modal ke dalam perniagaan terasnya iaitu permotoran dan perindustrian. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO beri amaran sistem penjagaan kesihatan di semenanjung Gaza semakin terjejas. Ia ekoran serangan bertali arus dilancar Zionis apabila separuh daripada 36 hospital di wilayah terbabit tidak lagi berfungsi.
Bercakap pada Majlis Keselamatan, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom mendedahkan koridor hospital penuh dengan mangsa cedera dan hampir mati. Bilik mayat terlalu sesak dan pembedahan dilakukan tanpa ubat bius. Selain itu, kehilangan tempat tinggal memaksa puluhan ribu orang menjadikan hospital sebagai tempat berlindung. Lebih 250 serangan disasarkan ke atas perkhidmatan penjagaan kesihatan, antaranya hospital, klinik, ambulans dan pesakit di Gaza serta tebing barat. 7 pejuang Hizbullah terbunuh dalam serangan rejim Zionis di sepanjang sebadan Lubnan, Israel. Ia menjadikan jumlah keseluruhan pejuang yang terbunuh mencecah 68 orang sejak tercetusnya pertempuran. Hizbullah dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya membalas serangan menggunakan drone ke atas kepentingan Israel di sempadan. Rejim Zionis mempertingkatkan serangan ke atas Hizbullah selepas 3 tenteranya parah terkena peluru anti kereta kebal di Menara Kibbutz. Sementara itu di Perancis, Presidennya Emmanuel Macron menggesa Israel menghentikan pengeboman orang awam di Gaza. Beliau juga menegaskan tindakan rejim Zionis itu tiada justifikasi dan kematian mewujudkan kebencian di Asia Barat. Macron berkata walaupun Israel mempunyai hak untuk melindungi dirinya selepas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, beliau tidak bersetuju cara Israel dengan melakukan pengeboman besar-besaran ke atas Gaza. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m. Pemilihan jago angkat berat negara Muhammad Anik Razdan sebagai atlet terbaru tersenarai dalam program Road to Gold RTG merupakan satu petanda positif ke arah mengembalikan kegemilangan sukan berkenaan. Timbalan Presiden Persatuan Angkat Berat Kedah Firdaus Abdul Razak berkata ini sekaligus mengiktiraf sumbangan atlet angkat berat yang banyak mencipta kejayaan di peringkat antarabangsa. Dengan adanya sokongan macam ni kepada angkat berat, iaitu daripada KBS juga, Kerajaan Malaysia terutamanya dapat memfokuskan lagi atlet dan meyakinkan atlet untuk dia panggil ada satu guarantee card lah, ada satu guarantee card yang mana kalau kita capai sampai ke peringkat Olimpik, kita ada bantuan yang kita boleh lagi lonjatan performance kita dari segi recovery-nya, dari segi injury-nya. Beliau bercakap kepada RTM di Jitra Kedah. Anik merupakan satu-satunya muka baharu yang tersenarai dalam program RTG susulan pencapaian menduduki tangga ke-10 dalam ranking Olimpik. Atlet kelahiran Johor itu kini giat melakukan persiapan untuk 3 lagi kejohanan kelayakan Olimpik iaitu kejohanan IWF Grand Prix di Qatar, kejohanan angkat berat Asia di Uzbekistan dan kejohanan angkat berat dunia di Phuket, Thailand. Menjelang pusingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Panggon memiliki alasan tersendiri dalam pemilihan 25 pemain menyertai kem latihan pusat skuad kebangsaan. Dan menurut pengendali berusia 54 tahun itu, beliau memberi kepercayaan kepada pemain dengan terlebih dahulu mengambil kira keperluan taktikal dan strategi pasukan. Hopefully, I think everybody understand that there we only can select 23 players will go to list. Each position, only 2 players in each position. We concede when we select the players, we concede all technical reason. I think we are approaching game a bit different.
Pan-GON berkata demikian selepas latihan pusat skuad Harimau Melaya di Wisma Persatuan Bola Sepak Malaysia Kelana Jaya. Sebelum ini timbul pertikaian berhubung pemilihan setengah pemain yang dibuat Pan-GON. Skuad kebangsaan akan menentang Kyrgyzstan di Stadium Nasional Bukit Jalil Khamis ini sebelum terbang ke Taiwan untuk aksi kedua pada 21 November. Kejohanan skuash Piala Malaysia ACE, harapan untuk melihat wakil tunggal negara Rachel Arnold merangkul gelaran di laman sendiri tidak kesampaian, dan ini selepas pemain berusia 27 tahun itu tumpas kepada pilihan utama dari Mesir Nour El-Tayeb dalam tempoh 18 minit. Rachel terpaksa akur tumpas 12-11, 4-11 dan 4-11. Sementara itu, wakil negara itu mengakui prestasinya merosot di pentas final berbanding di separuh akhir. Obviously, it's not my best. I felt that, I think I maybe pushed my max throughout this whole week. And I think after the first set, my right leg felt a bit weird. So I was trying, but I think I just couldn't push. Yeah. I thought it was okay at first, but like I said, after the first set, just felt a bit off. I tried to, push through, but I think I think I've maxed out a bit. Nour El-Tayeb membawa pulang wang hadiah RM242,462 selaku juara. Majlis penyampaian trofi dan hadiah kemenangan disempurnakan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris Tuanku Munawir selaku penaung Persatuan Skuash Negeri Sembilan. Biarpun pernah dibongkarkan beberapa kali, sebaran pesanan teks pautan berkaitan bantuan sumbangan asas rahmah SARA terus ditularkan. Kali ini sindiket mendakwa bantuan terbabit dinaikkan kepada RM1,200. Menggunakan modus operandi serupa, penghantar mendakwa orang ramai boleh menyemak kelayakan menerusi pautan diberi. Semakan pasukan biar betul mendapati ia pautan palsu. Sekiranya pautan diklik, pengguna akan dibawa ke laman sesawang pihak ketiga yang mirip laman sesawang asli dan anda bersiko jadi mangsa kecurian data. Menurut Kementerian Kewangan, tiada maklumat seumpama diperlukan untuk penyaluran bantuan. Ini kerana bantuan SARA diberi secara automatik kepada penerima bantuan tunai rahmah dalam kategori miskin tegar. Orang ramai yang mahu membuat semakan status diingatkan melayari laman sesawang rasmi. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa. Putuskan rantaian sindiket penipuan, henti kongsi maklumat tidak sah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, sekian berita tengah hari dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.